Okey pelajar, untuk hari ini kita akan sambung dengan subtopik 1.4 iaitu penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Okey, 3 benda yang kita akan belajar iaitu yang pertama adalah maksud antara jitu, persis dan juga peka. Yang kedua adalah tentang alat-alat pengukur dan cara penggunaannya. Dan yang ketiga adalah ralat dan juga jenis-jenisnya. Okey, jadi kita akan mulakan perkara yang pertama. Okey, kejituan ini apa benda maksudnya? Okey, kejituan adalah kebolehan sesuatu alat pengukur untuk mendapatkan bacaan yang menghampiri atau menepati nilai sebenar. Sebagai contoh, cikgu ada satu kotak. Dekat kotak tu dah dinyatakan jisimnya 20 kilogram. Contoh. Jadi cikgu ni pun sajalah nak cuba timbang-timbang dekat rumah. Cikgu pun letak kotak yang sama tadi, yang 20 kilogram tadi, di atas penimbang dan cikgu dapati bacaan dia ditulis dekat penimbang tu 20.1 kilogram. Cikgu ulang lagi sekali kotak yang sama. Cikgu timbang, dapat 20.1 juga lagi. Maksudnya 2 kali cikgu timbang pun dapat 20.1. Jadi yang tadi ditulis kat kotak 20 kilogram. Jadi bacaan yang cikgu cuba timbang 20.1 menghampiri dengan nilai sebenar iaitu 20 kilogram. Jadi menunjukkan bacaan tersebut mempunyai nilai kejituan. Okey, yang seterusnya pula adalah tentang kepersisan. Tadi kejituan, sekarang kepersisan. Okey, maksud kepersisan ni adalah kebolehan alat pengukur itu untuk memberikan bacaan yang hampir sama. Bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang-ulang. Okey, contoh, cikgu ada satu kotak. Tak tahu pun berapa dia punya jisim. Cikgu pun letak di atas penimbang, cikgu test. Okay, letak dapat contohnya 10.5 kilogram. Okey, cikgu ulang kali kedua. Dapat 10.3 kilogram. Cikgu ulang kali ketiga, dapat pula jisimnya 10.4 kilogram. Jadi tiga bacaan yang cikgu ulang tadi menghampiri antara satu sama lain. Mula-mula 10.5, kemudian 10.4, kemudian 10.3. Dekat-dekat. Jadi dikatakan alat penimbang tadi tu mempunyai kepersisan sebab dia berupaya memberikan bacaan yang hampir sama apabila cikgu ulang penimbang itu banyak-banyak kali. Itu adalah kepersisan. Okey, seterusnya pula tentang kepekaan. Okey, kepekaan, peka ataupun orang kata sensitif. Apa maksud kepekaan? Adalah kebolehan alat pengukur untuk mengesan perubahan yang kecil. Mengesan perubahan yang kecil bagi sesuatu kuantiti yang diukur. Contoh, cikgu masih lagi gunakan contoh penimbang. Cikgu ada satu penimbang, cikgu letakkan satu kotak di atas penimbang yang biasa kita gunakan tu. Yang ada jarum tu, bila ada sesuatu objek diletak, jarum akan bergerak. Okey, contoh, cikgu letakkan satu kotak atas tu. Dapatlah bacaan dia 5.1 kilogram. Contoh. Cikgu pula ulang kotak yang sama, diletak di atas penimbang yang lain. Contohnya penimbang digital. Okey, cikgu letak, dapat 5.12 kilogram. Contoh. Jadi, dekat sini, yang mana lebih sensitif alatnya? Jadi mestilah penimbang digital sebab dia dapat detect sampai nilai yang sekecil-kecilnya. Jadi penimbang digital itu adalah lebih peka alatnya berbanding dengan penimbang yang biasa kamu gunakan seharian. Okey, itu bagi maksud kepekaan. Okey, selesai bahagian pertama. Objektif pertama kita iaitu yang tadi tu untuk mengetahui maksud antara kejituan, kepersisan dan kepekaan. Okey, sekarang kita masuk kepada bahagian kedua objektif pembelajaran kita hari ini iaitu tentang penggunaan alat pengukur. Seperti yang kita belajar pada minggu lepas dan pada hari Selasa yang lalu, terdapat 5 kuantiti fizik asas yang wajib kamu hafal iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Okey, tapi apakah alat-alat yang sesuai digunakan untuk menyukat setiap satu kuantiti fizik ni? Okay, jadi untuk hari ini kita akan tengok apakah alat dia dan cara penggunaan alat-alat tersebut. Okey, untuk kuantiti fizik yang pertama adalah panjang.
untuk mengukur panjang, kita boleh gunakan pita pengukur, okey, ataupun kita boleh gunakan pembaris meter. Tetapi kalau panjang bagi sesuatu yang berlekuk, kamu tak boleh gunakan pembaris. Jadi, apa yang kamu boleh gunakan adalah gunakan benang bersama-sama dengan pembaris. Contohnya, kamu belajar geografi. Kamu nak sukat panjang sungai dalam peta. Kamu tak boleh guna pembaris. Jadi, kamu perlu letakkan benang di sepanjang lekuk sungai dan benang tadi diletakkan pula dekat atas pembaris untuk dapatkan bacaan bagi panjang garisan lekuk. Okey, kalau panjang garisan yang lurus, kamu boleh gunakan pembaris ataupun pita pengukur. Dan kena ingat unit SI bagi panjang adalah meter. Dan apakah yang dimaksudkan dengan panjang itu sebenarnya? Panjang adalah jarak di antara dua titik. Daripada satu hujung ke hujung, berapa jaraknya? Itu adalah panjang. Okey, bukan saja dalam meter. Meter itu adalah dia punya unit SI. Tapi panjang juga boleh disukat dalam unit milimeter kalau kecil sangat, ataupun sentimeter, ataupun boleh disukat dalam unit kilometer untuk yang jarak terlalu jauh. Contoh jarak di antara sekolah ke kamu punya rumah. Untuk membuat pengukuran panjang, ada teknik yang betul. Okey, perlu diingat dan perlu diberi perhatian betul-betul ya. Okey, semasa membuat pengukuran panjang, kedudukan mata pemerhati, kedudukan mata kamu perlulah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat parallax. Okey, contoh gambar kat sini ya. Ini sebatang pensel. Ini hujung mata pensel. Kedudukan mata kamu perlulah berserenjang. Serenjang tu apa? Serenjang tu adalah selari, setentang dengan hujung mata pensel. Barulah dikatakan kamu mendapat bacaan yang tepat. Kamu tak boleh baca daripada jauh, kamu agak-agak. Contoh baca daripada sebelah kiri ataupun sebelah kanan yang tak setentang dengan hujung mata pensel. Itu akan menyebabkan berlakunya ralat parallax. Okay, ralat parallax ni apa benda pula? Okay, ralat parallax adalah kesilapan yang disebabkan oleh kedudukan mata kamu ni tidak betul, tidak tepat dengan skala bacaan. Okay, jadi perlu diingat semasa membuat pengukuran, kamu perlulah pastikan kedudukan mata kamu serenjang, setentang dengan skala bacaan. Okey, boleh ya? Faham? Okey, kuantiti fizik yang kedua, iaitu untuk menyukat jisim. Okey, apa ke benda jisim tu? Okey, jisim bermaksud kuantiti jirim yang terkandung di dalam sesuatu objek. Okey, itu maksud jisim. Jisim dengan berat ni tak sama. Cikgu akan terangkan nanti di penghujung bab 1 ada bahagian perbezaan antara jisim dengan berat. Okey, itu nanti ya. Sekarang kita tengok kepada alat pengukuran. Okey, untuk menyukat jisim, ada dua alat yang biasanya digunakan. Okey, lihat gambar rajah. Yang pertama ni adalah gambar neraca tuas. Dan gambar yang seterusnya ni adalah neraca 3 alur. Okey, jadi kedua-dua alat ini disukat dalam unit kilogram. Okey, dan kalau zaman dahulu kita gunakan dacing. Okey, dacing, apa benda tu dacing? Kamu boleh tengok dekat buku teks ada gambar dacing. Okey, jadi untuk menyukat jisim, kamu perlu gunakan neraca tuas ataupun neraca 3 alur. Dan unitnya adalah dalam unit kilogram. Okey, untuk kuantiti fizik yang ketiga adalah masa. Masa ini bermaksud satu tempoh waktu, satu jangka waktu. Okey, masa seperti yang kita pelajari disukat dalam unit saat. Dan alat yang boleh digunakan untuk menyukat masa adalah jam randik. Sebagai contoh, kamu adalah pelari sekolah, lari pecut 100 meter. Okey, macam mana cikgu nak dapatkan bacaan bagi larian kamu tu? Jadi cikgu akan gunakan jam randik. Okey, dan jam randik ini dia punya kejituan dan kepekaan dia sehinggalah sekecil-kecil 0.1 saat. Sebagai contoh, kamu lari 100 meter. Kamu sampai ke penghujung, cikgu catatkan sebanyak tempoh masa larian kamu 9.5 saat. Okey, jadi dapat satu titik perpuluhan yang hampir. Itu dia punya kejituan bagi alat untuk jam randik yang digunakan untuk menyukat masa. Okey, kita pergi pula kepada kuantiti fizik yang keempat untuk suhu.
Untuk menyukat suhu, kamu perlu gunakan termometer. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu darjah kepanasan atau kesejukan bagi satu objek. Suhu bukan tentang panas saja, yang sejuk juga disukat dalam unit suhu. Dan suhu ini, unit SI-nya adalah Kelvin. Disimbolkan sebagai K besar. Tapi biasanya kita gunakan termometer kita dalam unit darjah Celsius. Tak apa yang tu. Sekarang ni tentang termometer, ada dua jenis termometer, iaitu termometer makmal dan juga termometer klinik. Untuk sukat suhu badan, contoh kamu pergi ke hospital, kamu rasa demam-demam, doktor akan gunakan termometer klinik. Bukan termometer makmal. Termometer klinik ni dia lebih pendek dan suhu maksimum yang boleh disukat adalah sehingga 42 darjah Celsius sahaja. Dan suhu minimum yang boleh disukat adalah daripada 35 darjah Celsius. Kenapa pendek tu aja? Sebab suhu badan manusia yang normal, yang optimum adalah 36.9 darjah Celsius. Jika suhu kamu dah mencapai 40 darjah Celsius, bermaksud kamu dah mula-mula nak demam. Itu termometer klinik. Dia lebih pendek dan dia punya julat pengukuran adalah kecil. Itu termometer klinik dan seterusnya. Apa pula termometer makmal? Termometer makmal ni yang digunakan dalam makmal lah untuk sukat air mendidih, untuk sukat ais yang membeku contohnya. Julat suhu pada termometer makmal adalah daripada negatif 10 darjah Celsius dan setinggi-tinggi maksimum 110 darjah Celsius. Sebab suhu air mendidih yang biasanya kita akan buat uji kaji di makmal, suhu bagi air mendidih adalah 100 darjah Celsius dan suhu bagi ais yang membeku adalah 0 darjah Celsius. Jadi dalam julat itu boleh disukat menggunakan termometer makmal. Dan satu lagi, termometer ini di hujungnya, kamu nampak macam warna silver ni, perak ni, sebenarnya dalam itu mempunyai merkuri. Sebab merkuri adalah satu logam yang peka, yang boleh mengembang dan mengecut apabila berlaku perubahan suhu. Itu tentang termometer. Kita masuk kepada kuantiti fizik yang kelima, iaitu untuk menyukat arus elektrik. Untuk menyukat arus elektrik ni, alat yang kamu gunakan adalah ammeter. Ammeter dan unitnya adalah ampere. Mungkin kamu tak biasa nampak. Tak apa, kita doakan semoga COVID ni selesai pulih. Jadi kamu boleh datang ke sekolah dan kita perlu lakukan amali untuk pengukuran ini. Jadi itu adalah ammeter di mana digunakan untuk menyukat arus elektrik. Satu lagi yang kamu belum belajar adalah tentang isi padu air. Untuk menyukat isi padu air ini, alat yang kita boleh gunakan adalah silinder penyukat. Ataupun kamu boleh gunakan juga burette ataupun pipette. Yang kita belajar awal-awal tentang radas dahulu. Jadi sekarang ni untuk menyukat isi padu air, unit pengukurannya adalah dalam mililiter. Ataupun kalau ada silinder penyukat lebih besar, boleh sampai liter unit ukuran dia. Dan untuk mengambil bacaan paras isi padu air pun kamu perlu pastikan kedudukan mata. Kedudukan mata kamu adalah berserenjang dengan skala bacaan. Kamu lihat gambar rajah sini ya. Ada 3 kedudukan mata semasa mengambil bacaan isi padu air. Kamu perlu pastikan mata kamu berada pada lekuk sebelah bawah ni ya. Lekuk sebelah bawah paras air. Dekat tengah-tengah sini. Bukan dekat lekuk sebelah atas ataupun dekat sebelah yang lain. Kamu perlu pastikan, tengok betul-betul paras mata kamu perlu pada lekukan paling bawah. Itu dipanggil meniskus air. Jadi, kedudukan mata kamu pada paras yang ini. Kalau tidak, akan berlakulah ralat parallax pada penyukatan isi padu air.